Baiklah semua, sebelum kita sambung kita punya pembelajaran pada hari ini, Mak Iman nak antum ready dengan jawapan masing-masing untuk soalan minggu lepas. Okey. Mama tahu, lupa kan? Okey. Tahu je, lupa. Okey. Arif Rizwan, minggu lepas kita perang apa? Dengar tak suara Mak Iman ni? Dengar tak suara Mak Iman ni? Dengar tak tu? Dengar. Mana Arif Rizwan? Perang Hunan. Perang Hunan. Okey. Apa kata nanti kalau antum Mama suruh respon tu? Jawab cepatlah sikit. Okey. Okey, baik. Kita perang Hunan. Dan sebenarnya Mama nak minta antum jawab soalan ni kan. Apa yang antum kena jawab semua soalan yang Mama bagi ni. Lepas tu seorang je hantar. Seorang je hantar setakat ni. Yang dah siap hantar kat Mak Imah iaitu Nazmi. Okey. Bagus Nazmi. Okey, yang lain jangan risau. Mak Mak akan tanya sekarang. Okey, standby dengan jawapan masing-masing. Antum ingat kan dalam kepala kan? Antum kan minggu lepas datang kan? Okey. Standby bila Mak panggil nama. Aiman Faris. Dia pun standby. Okey, macam tu. Boleh? Okey. Kita mulakan untuk perang Hunain. Okey. Siapa yang terlibat daripada tentera musuh dan tentera muslimin? Kita nak minta tadi Mak panggil siapa, nama siapa tadi? Aiman Faris lah. Okey, Aiman Faris. Okey, siapa? Musuh. Musuh yang terlibat ialah kaum musyrikin. Musyrikin. Okey, lagi? Puak Hawazin dan Thaqif. Sakif. Okey, bagus, betul. Puak Hawazin dan Thaqif. Sakif. Okey. Ni Puak Hawazin dan Sakif. Okey. Kalau daripada tentera muslimin, siapa? Kaum Ansar. Kaum Ansar, Muhajirin. Ya. Ansar. Dan? Musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah. Okey. Muhajirin, Ansar. Musyrikin Mekah. Okay, thank you Aiman Faris. Okey. Kemudian Mama nak tanya kat mana berlaku? Umairah. Umairah kat mana berlaku? Mekah. Mekah. Ini dekat dengan Mekah. Okey. Arif Zuraimi, kat mana dia berlaku? Dekat Lembah Hunain. Pandai. Alah, terima kasih. Lembah Hunain. Dia dekat dengan Mekah dan Taif. Okey. Mengapa terjadinya perang? Sekejap kita pilih nama. Okey, siapa ni? Ni dah. Okey, Nabila Sofia. Mengapa terjadinya perang? Kenapa? Nabila? Are you there? Mengapa terjadinya perang? Sekejap. Mengapa terjadinya perang? Ringkas je. Sikit je. Sebab
Sebab apa? Sebab apa? Ringkas sikit, ringkas je. Sebab kaum sebab kaum muslimin tak tak puas hati dengan tentera musuh. Kaum muslimin tak puas hati dengan tentera musuh? Are you serious? Okay. Okay, okay, Nabila, hold dulu situ. Tak apa, tutup dulu mic. Kita panggil orang lain. Mak. Okay. Adam, kenapa berlakunya perang? Sebab pihak muslimin dirasa bongkak sebab diorang selalu menang. Kurang tepat juga. Kurang tepat. Cuba cari lagi jawapan. Yang baik sikit. Okay, tak apa. Arif Rizwan. Kenapa berlakunya perang? Kenapa berlakunya perang? Sebab tentera muslimin diorang bersangka yang diorang takkan dikalahkan. Itu konflik. Okay, kenapa? Okay, tak apa. Okay, mengapa terjadinya perang? Maksudnya kat sini, mengapa Rasulullah ingin memerangi Hawazin dan Thaqif? Okay, kita minta siapa lagi yang ada? Itu konflik yang Nabila cakap, yang Adam cakap tu, tu konflik. Siapa ada jawapannya? Siapa gimana tak panggil nama? Mukmin. Mukmin pun masuk. Aiman Faris nak jawab ke? Boleh. Hello. Ya? Ya, Aiman. Dia sebab terjadi perang akibat ketidakpuas-hatian kaum Hawazin dan Thaqif kerana tentera Islam dapat menaluki Mekah. Yes. Kerana tentera Islam tu dapat buka kota Mekah, Fathul Mekah. Jadinya puak Hawazin dan Thaqif ni dia tak puas hati. Dan dia sebenarnya puak Thaqif dan Hawazin nak perang orang Islam, tapi Rasulullah mulakan dulu. Sebelum diorang perang umat Islam, Rasulullah pergi perang diorang dulu. Macam tu. Okay. Ni mak tak tulisan nanti antum tolong tulis Okay. Betul? Sebab puak musuh yang tak puas hati dengan orang Islam sebab pembukaan Mekah. Okay. Okay, bagus. Okay, bilangan tentera. Bilangan tentera berapa? Kalau dalam buku tu ada tulis tentang umat Islam, berapa bilangan tentera umat Islam? Mukmin. Berapa? Berapa bilangan tentera? Kalau ingat-ingatlah Mak cerita hari tu. Berapa? Mukmin dengar ke suara Mak? Mukmin? Anda berada di situ? Okay, tak apalah. Okay, Adam. Adam, berapa bilangan tentera umat Islam? Bilangan tentera. Pembahagian bilangan 12,000. Okay, berapa ribu tentera Islam? Diterangkan detail tu. Berapa? 12,000? 12,000 orang Islam. Okay, betul. 2,000 daripada penduduk Mekah. 2,000 yang penduduk Mekah ni baru masuk Islam, betul? Betul. Ini baru masuk Islam. Lagi, siapa lagi yang terlibat? Ada siapa lagi dalam tu? 80 orang musyrik turut menyertai. Okey, 80 orang musyrik. Okey. Okey, ini bilangan tentera untuk kaum muslimin. Okey. Apakah
strategi musuh dulu. Okey, mau tadi siapa yang Arif Rizwan, apa strategi musuh? Apa strategi musuh? Arif Rizwan? Sekejap abang. Ya, kejap. Hmm. Strategi musuh. Apa dia? Buat apa? Strategi musuh. Ya Allah, ya Tuhanku. Biar aku orang. Jawablah. Betul. Mukmin tadi dia tak dengar. Itu mama panggil dia. Okey. Musuh buat apa? Hari tu mama ada cerita sikit. Okey, siapa? Boleh tak Arif? Rizwan? Tak apa ya, Arif Zuraimi? Arif Zuraimi? Menyuruh di sebalik batu. Menyuruh di sebalik batu, are you sure? Menyuruh tu betul? Menyuruh. Menyuruh Dekat lereng bukit. dari bukit. Kenapa dia menyorok kat lereng bukit tu? Apa? Dia lancarkan apa? Lancarkan serangan Serangan apa? dengan hendap. Serangan hendap. Oh, tengah. Ya. Lancarkan serangan hendap. Okey, thank you Arif Rahimi. Okey. Yang lain boleh tambah sikit tak? Siapa tahu? Arif Rizwan dah jumpa dah? Punca dia. Apa dia? Nazmi apa dia? Kenapa Nazmi? Rasa mak tanya Nazmi. Nazmi, lereng bukit tu dia buat apa? Dia menyorok lereng bukit untuk apa Nazmi? Panah saja, panah. Dia lancarkan panahan. Serangan anak panah bertubi-tubi. Okey, bagus. Okey, nanti kaum muslimin, apa dia punya strategi kaum muslimin? Bila dah tahu macam tu, apa yang kaum muslimin buat? Nabila Sofia. Ya, Maimah. Apa strategi kaum muslimin? Strategi. Jumpa ke tak jumpa? Tak jumpa lagi. Okey, tunggu dulu. Pergi cari. Umairah ada jumpa apa strategi kaum muslimin? Mama ada satu nama, Mama tak sebut nama dia. Mana? Nurin ada ke dalam tu? Nurin dah hilang. Tadi Mama nampak Nurin masuk. Umairah, ada jawapan? Apa strategi kaum muslimin? Ringkas je kalau ingat. Apa dia? Umairah ingat? Umairah? Tak ada kat situ? Ada? Arif Rizwan. Dah jumpa belum? Dia diam je. Arif Rizwan apa dia? Cepatlah tu. Mama nak ajar yang lain pula ni. Arif Rizwan. Apa dia? Apa tu strategi kaum muslimin? Dengar tak Mama cakap apa? Dengar abang. Apa dia strategi? Kalau ingat, ingat tak apa strategi kaum muslimin? Dia buat apa? Dia
Duduk atas bukit. Dia duduk atas bukit. Yalah. Okey, baik semua. Okey, tak apa. Nanti antum boleh cari jawapan. Okey, Mak. Nanti antum cari yang selebih ni. Kaum muslimin apa yang kaum muslimin buat? Ada yang lari, ada yang lari waktu tu sebabnya dah lancarkan nak serangan kan. Okey. Tarik tak apa. Biar Mak yang bercakap. Okey, apa yang terjadi pada kaum muslimin waktu tu? Rasulullah tetap berada di atas bukit. Dan bagaimana dipanggil Ansar kan? Nanti antum tolong cari apa strategi kaum muslimin. Ni ada banyak jawapan yang dah diberikan. Tolong tulis dan beri pada maklumat. Okey, kalau antum tengok kat sini, Mak ada ni. Macam Nazmi buat. Ni pun boleh bagus tengok dia buat. Dia hantar dekat maklumat macam ni. Okey. Ini bagus ataupun antum type masalah. Yelah Zul dah habis orang soal baru dia masuk. Tak apa. Okey, cuba buat. Cuba buat sebab lepas ni ada lagi soalan yang Mak nak berikan. Okey, apa pengajaran, apa ibrah dia. Okey, daripada perang Hunain tu. Kalau tak, antum boleh tengok balik yang Mak kelas kita yang minggu lepas punya. Okey, sambil-sambil tu dengarlah apa yang Mak beritahu. Dah lupa dah. Okey. Okey, pada hari ni kita akan masuk peperangan Taif. Okey, peperangan Taif muka surat 401. Okey. Mama tinggalkan antum soalan-soalan yang sebelum ni untuk kita jawab. Okey, tolong jawab pada di classroom atau hantar kat Telegram macam Nazmi buat pun tak ada masalah. Okey. Boleh kita teruskan pembelajaran kita sebab Mama rasa macam dah lambat. Mukmin ada kat situ ke? Ya Allah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, tadi bukan main Mama panggil ni tak dengar ke? Oh, sorry Mak, nanti tanda Mak. Allah. Bagi tahulah. Dalam chat Mama nak kita anda. Tidaklah Mama panggil. Oh, sorry Mak. Surah-surah. Okey. Tak apa. Alright, kita masuk dalam peperangan Taif. Okey. Mama buat caption dia pengorbanan dan kasih sayang. Okey. Apa pengorbanan yang dilakukan oleh umat Islam dan apa kasih sayang diberikan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang baru memeluk Islam dan kaum-kaum musyrikin. Okey? Boleh? Sebelum tu, ada siapa-siapa yang dah baca tentang perang ni? Sebab Mama tak assign pun. Tak apa. Mama. Tak ada pun siapa. Mak nak bentang tak ada. Kalau rasanya ada sesiapa baca, bolehlah tulis kat chat tu kalau ada orang baca. Kalau tak ada, tak adalah, kosonglah chat tu. Okey. Baiklah. Mama akan teruskan. Ini perbincangan kita. Apa yang berlaku sebenarnya di perang Hunain tu, perang Taif. Siapa yang terlibat. Ini saki-baki yang berlaku pada perang Hunain sebelum ni. Okey, lanjutan daripada perang Hunain, saki-baki Puak Thaqif dan Hawazin masih ada lagi. Dan mengapa perang ni berlaku, di mana dan di mana tu agak mudah nak jawab sebab di Taif. Lepas sembah Hunain dia akan pergi Taif. Okey? Dan bagaimana berlakunya dan bagaimana berlakunya perang itu. Dan bagaimana Rasulullah handle. Bagaimana ni banyak bagaimana yang boleh dijawab. Ada 2-3. Apa yang berlaku ni pun ada banyak boleh dijawab. Okey. Ni nanti antum akan jawab. Nampak je 5 soalan. Tapi antum kena jawab berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Baiklah. Semua okey? Okey, Mak. Okey. Okey, Mak. Alright. Okey. Semua nampak PowerPoint Mak Lima ya? Nampak?
Okey, latar. Nampak. Alright, latar belakang ada gambar ni. Cuba teka apa benda ni gambar ni. Ni gambar apa ni? Meriam. Meriam. Okey, nice try. Apa function dia ni kalau antum perhatikan? Nak menuntar batu. Melontar batu. Yes. Nama dia dalam perangan Taif ni Rasulullah dia menggunakan peralatan baru iaitu manjanik kita panggil dia. Dia lontarkan batu. Okey. Bila sampai kat Taif kenapa dikatakan pelarian Thaqif kat sini disebabkan oleh lanjutan daripada perang Hunain. Saki-bakinya diorang bertahan di kubu mereka di Taif dengan bekalan makanan mereka yang banyak lah sebenarnya diorang bertahan. Bagaimana Rasulullah nak mengepung Taif tu, seperti yang kita tengok dalam perang Hunain bagaimana diorang melancarkan serangan anak panah. Mereka memang hebat dalam melancarkan serangan anak panah kepada pihak musuh. Itu memang kehebatan puak Thaqif dan juga puak Hawazin. Okey. Sebabnya bila dah sampai dekat kubu musuh tu, ramai yang tercedera akibat panahan daripada yang terkena pihak muslimin. Okey. Dan bagaimana Rasulullah dapat dapat masuk ke dalam Taif. Sebenarnya Rasulullah tak boleh pun nak bunuh semua. Maksudnya bunuh. Dia bukan bunuh lah. Nak nak kita cakap, nak kepung Taif tu maksudnya puak Thaqif dia tak boleh keluar, tapi dia tak boleh tawan semua. Itu maksud dia. Sebab apa? Sebab apa? Bila kubu Taif tu agak kuat, tapi Rasulullah ada arahkan sebab ni ada satu dalam muka surat 402. Di sini Mama tunjuk sikit. Dalam muka surat 402. Rasulullah suruh pasang manjanik kat situ. Okey. Dan 2 buah kereta kebal untuk mengorek kubu. Okey. Bani Thaqif bertindak melontar mereka dengan kepingan besi yang panas. Okey. Tapi Rasulullah arahkan pokok-pokok anggur dan kurma musuh. Berat hatilah sebab pokok-pokok anggur untuk mereka bertahan di kubu mereka. Tapi Rasulullah suruh tebang. Tapi bila puak musuh merayu, apa yang Rasulullah buat? Rasulullah suruh hentikan. Sebab Allah menjaga hubungan silaturahim. Nampak kat sini budi bicara yang dilakukan oleh Rasulullah apabila apabila pihak musuh berada dalam keadaan ketakutan dan minta dalam merayu jadinya Rasulullah pun hentikan. Lepas tu Rasulullah suruh juru cakapnya untuk isytiharkan siapa yang meninggalkan kubunya maka dapat jaminan keamanan. Okey, dengan itu berapa belas orang keluar menyerah diri. Nampak betapa sikohnya. Sikoh tu perkataan lebih senang dalam bahasa Melayu, percaya Ada berapa orang keluar menyerah diri kerana dia yakin apa yang Rasulullah perkatakan itulah yang betul. Walaupun pihak musuh. Nampak? Okey. Tapi kat sini Rasulullah tak terus serang ataupun bunuh semua yang ada di kubu Thaqif tu. Sebabnya dia ada minta pendapat dekat seorang sahabat ni, Naufal bin Muawiyah Al-Dili. Dia kata perlu ke kita nak teruskan kepungan ataupun tinggalkan. Tapi apa yang Naufal bagi tahu,
umpamanya kita kepung sarang serigala. Kalau kita tunggu, kita berjaya tangkap. Tapi kalau tinggalkan, tak datangkan apa-apa mudarat. Jadinya Rasulullah mengarahkan tenteranya pun beredar. Okay. Tapi Rasulullah berdoa kepada Allah. Dia kata berilah hidayah kepada Bani Thaqif dan bawalah mereka berjumpaku dalam keadaan memeluk Islam. Kat sini nak bagi tahu Rasulullah dah tahu dah keupayaan pihak musuh dia. Jadinya dia tidaklah melakukan serangan. Okey? Dia tak melakukan serangan dah. Sebab dia dah nampak dah bila pihak musuh dia dah lemah. Dan ada beberapa belas orang telah keluar untuk mendapatkan keamanan kepada Rasulullah. Okey? Jadinya kepungan pun dihentikan. Okey. Lanjutan daripada perang Hunain. Setakat ni semua dengar ke apa yang Mak bagi tahu? Okey. Ni agak ringkas sikit Okey. Ada apa nak tanya tak? Zulfahmi okey Zulfahmi? Dengar kat situ? Zulfahmi? Ada memang ada. Ada. Okey. Okey, ada apa-apa setakat ni nak tanya? Mama teruskan Okey, kalau nak tanya, okey boleh tanya nanti. Okey. Membahagikan harta ghanimah. Okey. Apa dia harta ghanimah ni? Harta ghanimah ni apa? Mukmin, apa harta ghanimah? Mukmin bagi tanda lagi ke? Takkan? Ya Mak. Apa dia harta ghanimah? Harta apa tu? Harta rampasan. Okey, harta ghanimah adalah harta rampasan perang. Kalau antum nak tahu daripada perang Hunain, perang Taif, semua ni pihak muslimin mendapat harta ghanimah yang sangat besar. Sangat-sangat besar dan sangat banyak. Okey. Dan sememangnya pihak muslimin memenangi, kita kategorikan mereka menang besar. Okey. Kalau tak dapat habis kepungan pun, tapi mereka dah diberada pihak musyrikin dah tunduk. Dah tunduk kepada pihak muslimin. Okey. Jadinya ada tiga konten yang Mak boleh bahagikan kisah perang ghanimah ni. Kat sini lah berlaku pengorbanan dan kasih sayang sebenarnya. Bagaimana Rasulullah dia agih-agihkan harta-harta rampasan perang ni dengan kalau orang cakap, kalau kita tengok mungkin nampak macam tak adil tau. Tapi kalau kita telusuri apa yang Rasulullah buat, Masya Allah, besarlah rahmat dia sebenarnya. Okey. Rasulullah telah memberikan, kalau antum tahu dalam perang Hunain ada 2,000 pihak 2,000 kaum muslimin yang baru masuk Islam, betul? Dan memang baru masuk Islam. Dan bagaimana? Mak tulis kat situ, jinakkan hati. Okey, jinakkan hati. Jinakkan hati ni maksudnya orang yang baru masuk Islam dan yang berada di bawah naungan Nabi di Mekah, kaum musyrikin, nak jinakkan hati, bukanlah kita nak sogok dia dengan duit, tapi bagaimana Rasulullah buat? Rasulullah agihkan harta-harta tu banyak kepada orang Mekah tu sendiri, supaya dapat menjinakkan hati mereka untuk menerima Islam. Sama juga dengan kita, ini adalah satu strategi yang dilakukan oleh Rasulullah dan yang dilakukan oleh umat Islam. Dan kat sini dapat kita tunjuk bahawa fungsi zakat tu sendiri. Okey. Fungsi zakat. Kadang-kadang dalam 7 orang yang wajib terima zakat adalah antaranya adalah golongan mu'allaf. Kenapa mereka boleh dapat zakat? Sebabnya untuk mereka jinakkan hati sebenarnya.
Dengan sebenarnya Islam ni adalah satu agama yang mementingkan kebajikan. Okey. Dan ini adalah satu strategi. Sekiranya orang buat baik kepada kita, kita akan rasa senang kan dengan orang tu, betul? Sebab itulah Islam mengajar kita untuk berbuat baik. Kadang-kadang orang buat jahat kat kita, tapi kita balas baik. Kadang-kadang orang tu benci kat kita, tapi kita balas baik. Tiba-tiba hati orang tu jadi baik dengan kita. Itu yang sebenar sebaik-baiknya. Umpamanya macam ada satu perumpamaan tu, kalau jadilah seperti sebuah pokok apple kan. Kita baling kayu dan diberi buah. Nampak sakit tapi sebenarnya ada hikmah dan kebaikan sebenarnya. Dan akhirnya bila Rasulullah membuat strategi ni, ramai orang memeluk agama Islam. Ramai orang memeluk agama Islam. 100 ekor unta. Kalau kita tengok muka surat berapa ni? Surat 404. Sekejap muka surat 404. Ni 402. 404. Keislaman yang masih lemah. Besarkan sikit. Islam yang masih keislaman mereka masih lemah walaupun baru masuk Islam. Antaranya ialah Abu Sufyan. Dia dapat 40 auqiah emas dan 100 ekor unta. Banyak tu. Begitu juga dengan dua orang anak Muawiyah dan Yazid. Dia kata banyak. Sampaikan dia kata kamu adalah seorang dermawan ketika aman dan peperangan. Lepas tu ada lagi. Ni menarik cerita ni. Hakim bin Hizam. Rasulullah berikannya sebanyak mana Abu Sufyan, tapi dia minta tambah. Kemudian Rasulullah tambah lagi. Kemudian Rasulullah kata, mengambilnya dengan jiwa yang lapang, dia akan diberkati. Siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang tamak, dia tidak akan diberkati. Perumpamannya seperti orang yang makan tapi tidak kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka hakim mengambil 100 ekor unta dan meninggalkan bakinya. Kan? Rasulullah boleh bagi lagi. Tapi Rasulullah bagi nasihat. Tapi akhirnya, apa yang Hakim bin Hizam ni dia cakap, demi yang memutuskan engkau membawa kebenaran. Demi Allah, aku tidak akan terima sebarang pemberian siapa pun selepas kamu sehinggalah aku meninggal. Khalifah selepas tu Abu Bakar, Umar. Patutnya Hakim bin Hizam ni dia dapat tau pemberian batu mal, tapi dia tak ambil. Nampak kat situ. Apabila Rasulullah bagi satu nasihat, yang sangat tepatlah kepada seorang. Hakim bin Hizam ni dia nak minta lagi, sebenarnya tak rasa cukup. Tapi bila mendengar satu nasihat, sebenarnya pentingnya kita memberi nasihat daripada jiwa kan. Bagaimana Rasulullah nak menegur dia. Rasulullah bagi, tapi Rasulullah bagi tahu hakikat dia. Dan benda tu sampai kepada Hakim bin Hizam dan akhirnya dia menjadi orang yang betul-betul beramal dengan apa yang Rasulullah bagi tahu tu. Tu antara yang menariknya lah. Ada lagi kisah dia. Lepas tu semua dapat tentera Islam. Kat sini ada tunjukkan tentera Islam berjalan kaki. Semua akan dapat bahagian masing-masing. Kalau berjalan kaki dapat satu bahagian. Kalau berkuda dapat 4 bahagian. Ini muka surat 406. Nanti anda boleh tengok. Dan orang munafik, nampak dia ada berlaku perbezaan kat sini. Berjalan kaki dia dapat satu bahagian, iaitu satu bahagian tu ada 4 ekor unta dan 40 ekor kambing. Kalau berkuda dia dapat 3 bahagian. Kat sini nampak macam berlaku tidak adil kan. Berjalan kaki dapat sikit, berkuda dapat banyak. Lepas tu,
Tapi sebenarnya tentera berkuda lebih ke depan dalam berperang berbanding dengan berjalan kaki yang membantu orang perang. Okey. Kenapa? Lepas tu kisah orang munafik ni. Bagaimana orang munafik ni mengeksploitasi apa yang Rasulullah buat. Komplain. Dia kata ni tak adil. Kenapa Rasulullah buat macam tu? Lepas tu benda ni ada dalam muka surat 406. Sekejap Mama bawa antum pergi muka surat 406. 406. Okey, bagi yang tak ada 406. Okey. Okey, yang ni. Okey, jalan kaki dapat satu bahagian. Okey, jalan kaki dapat satu bahagian. Ni jalan kaki Dan dapat 4 ekor dan 40 ekor kambing. Tentera berkuda dapat 3 bahagian. Okey. Pembagian ini tidak betul. Okey, orang munafik kata, ini pembagian ni tak adil. Allah tak redha. Okey. Rasulullah marah. Dia kata, sampai Rasulullah kata, siapa lagi yang akan berlaku adil sekiranya aku tidak berlaku adil? Okey. Kemarahan Rasulullah ni tak adalah menjadikan tak adalah berlaku apa-apa kepada orang munafik tu. Sebab terpelihara kemarahan Rasulullah, tapi dia berkata begitulah. Malah dia menjadikannya sebagai nasihat dan baginda lebih berhati-hati. Umar dan Khalid Al-Walid berkata, dia nak penggal tau orang munafik tu. Tapi Rasulullah kata jangan. Sebab apa? Orang munafik tu orang semayang. Tapi apa Khalid beritahu? Berapa ramai orang semayang tapi lidah dia tak sama dengan hati. Betul kan? Betul apa Khalid Al-Walid cakap? Tapi apa yang Rasulullah jawab? Aku tidak disuruh. Maksudnya Allah tak menjadikan dia Rasul untuk tebuk hati manusia dan belah perut mereka. Kat sinilah peranan kita kepada bagaimana kita bersikap. Kadang-kadang kita selalu nak mempertikaikan, kau pakai tudung tapi kau tak solat ke macam ni kan, kau pakai tudung Nabi mulut kau jahat. Kita just bagi tahu tegur yang jahat dia tu je lah. Kita jangan sibuk dengan kebaikan dia. Okay, jangan sibuk. Dia buat baik, yes, itu dia dengan Tuhan. Tapi sebenarnya orang munafik ni memberikan fitnah yang besar kepada Islam. Jatuhnya Islam adalah sebab orang munafik juga. Okay? Itu kena hati-hati. Adakah kita tergolong dalam kata-kata Khalid Al-Walid ni? Okay, berapa ramai orang yang bersemayam tapi lidahnya tak sama dengan hati dia. Okay? Okay, dekat dusta. Okay. Alright. Okay, faham ya semua? Okay. Okay, ni cerita Ansar. Okay, Ansar. Okay, Adam. Ansar ni siapa Adam? Golongan daripada mana? Adam tu. Dia bagi nama Adam kan? Adam. Adam ada kat situ ke? Ya, Mak. Ansar ni golongan siapa yang terdiri pada Ansar? Mekah? Muslim Mekah? Ya ke? Madinah. Yes. Muslimin Madinah. Okay. Thank you. Okay, Madinah. Kisah ni sangat menarik Rasulullah sangat mencintai Ansar. Tapi ada dengar-dengar bunyi daripada pemuda Ansar. Nampak banyak harta diberikan kepada ni. Pada dua golongan ni. Yang baru masuk Islam, tentera musyrik Mekah, yang ingin masuk Islam, juga tentera Islam di Mekah. Tapi sangat sedikitlah diberikan kepada kaum Ansar. Mulalah cakap-cakap belakang. Daripada golongan Ansar. Yelah, sebab orang lain dapat banyak. Tapi diorang pergi perang, diorang dapat sikit. Sikit lah berbanding yang lain. Okay. Kat sini kita boleh tengok kat sini. Sekejap Mama tengok muka surat. Mana sini. Okay. Dia kata macam mana kami macam ni
Tindakan Rasulullah ni buat dia macam dia cakap kami pedang yang kami pegang ni pun telah menitiskan darah-darah mereka. Maksudnya orang Ansor banyak berkorban dalam perang. Tapi kenapa dia dapat sikit? Lepas tu Rasulullah pun dapat dengar benda ni. Lepas tu dia suruh kumpulkanlah orang Ansor. Kata Rasulullah jadi sedih lah bila orang-orang Ansor cakap macam tu. Tujuan Rasulullah buat benda tu agihkan kepada golongan Mekah lebih banyak. Sebab apa? Itu satu strategi sebenarnya untuk yelah kita agihkan kepada orang yang baru masuk Islam kan, yang baru nak terima Islam. Itu satu strategi yang Rasulullah buat supaya Islam tu lebih berkembang dan berpijak di bumi Allah ni. Dengar je orang-orang Ansar tu kata Rasulullah kata dia kata apa yang kamu ucapkan kan sampai ni ayat kata-kata Rasulullah apakah kata-kata sampai kepada tu yang telah kamu ucapkan. Tidakkah kamu dapati kesesatan yang lalu Allah berikan hidayat melalui aku. Okey. Kamu fakir lalu Allah mengkayakan kamu melalui aku. Ya, di Madinah tu bagaimana Rasulullah datang. Okey. Dalam kamu bermusuhan lalu Allah satukan hati melalui aku. Okey. Sesungguhnya orang-orang Quraisy adalah mereka yang baru meninggalkan kekufuran. Baru nak tinggalkan kufur dan ditimpa musibah. Rasulullah nak pujuk dan jinakkan hati-hati mereka. Apakah kamu merasa marah wahai Ansar? Okey. Lepas tu disebabkan dia kata ada harta dunia. Harta dunia yang sedikit ni dia macam Rasulullah sedih sebabkan harta dunia orang Ansar tak puas hati. Kan? Lepas tu dan aku serahkan kamu keislamanmu yang telah mantap dan tidak bergoyang. Apakah kamu tidak suka wahai orang-orang Ansar bahawa orang ramai pulang dengan membawa kambing unta dan kamu membawa Rasulullah ke tunggangan kamu. Okey. Maksudnya Rasulullah dah betul-betul sayang dengan Ansar. Iman orang-orang Ansar dah betul-betul mantap. Okey, demi jiwa Muhammad yang berada di gamannya. Sekiranya tidak berlaku hijrah, sudah tentu aku salah seorang daripada golongan Ansar. Nak bagi tahu. Nak bagi tahu perkataan hijrah. Bila berlaku hijrah, nak membezakan antara orang Mekah dengan Madinah adalah Muhajirin dan Ansar. Kalau Rasulullah nak bagi tahu betapa mulianya Ansar ni, sebenarnya Rasulullah adalah bilang tu Ansar. Sekiranya orang ramai melalui jalan satu lereng bukit dan orang-orang Ansar melalui lereng yang lain, sudah tentu aku melalui lereng yang dilalui oleh Ansar. Maksudnya memang Rasulullah be part daripada golongan Ansar. Okey, Ansar ni memang golongan yang sangat special. Bagaimana pengorbanan dia? Kalau anda nak tahu bagaimana pengorbanan waktu hijrah kan, bagaimana Ansar memberikan harta kepada golongan Muhajirin, pengorbanan yang besar. Dan Rasulullah memang sangat sayang pada Ansar. Pengorbanan yang besar. Lepas tu akhirnya Rasulullah kata, ya Allah rahmatilah Ansar dan anak-anak orang Ansar. Okey, dengan itu mereka pun menangis sampai kata kami redha Rasulullah sebagai bahagian kami. Maksudnya kat sini nak katakan Rasulullah janganlah sebab harta. Okey, bukan harta yang mengukur. Bukan harta yang mengukur kenapa dia dapat lebih, yang tu kenapa kita dapat kurang. Kadang-kadang kita tak tahu mak ayah kita sayangkan kita. Kita mampu berdikari lebih daripada orang lain. Sebab itulah perlu dikurangkan sikit. Kadang-kadang kita nak mak ayah kadang nak pujuk adik kita ke macam tu, faham tak? Janganlah kita lagi nak membebankan mak ayah kita. Disebabkan nampak tak adil, tapi sebenarnya itulah pengorbanan sebenarnya daripada mak ayah dan juga kita. Untuk
maslahat ataupun masalah yang lebih besar. Okey, sekiranya Rasulullah tak lakukan seperti ini, maka mungkin akan berlaku apa? Biasalah orang bila diorang tak sikoh, masih lagi tak yakin kan? Mungkin akan berlaku pemberontakan besar-besaran di Mekah. Okey. Alright. Okey, itu Ansar. Okey, rombongan Hawazin. Tadi Thaqif tadi kan? Tadi Thaqif di kubu Taif. Sekarang ni rombongan Hawazin pula. Okey. Rombongan Hawazin ni bagaimana Rasulullah. Okey, alamak, sorry maklumat dah ni lah. Okey. Okey, pada rombongan Hawazin ni pihak muslimin banyak dah tawan saudara-saudara perempuan dan ibu-ibu saudara puak-puak Hawazin. Okey, ialah orang-orang lemah di kalangan pihak Hawazin. Tapi Rasulullah dia kata ni kita tengok muka surat 408 ni, rangkap syair minta belas kasihan. Okey. Bebaskanlah kami dengan penuh kemurahan wahai Rasulullah, kamulah harapan orang yang ditunggu-tunggu. Bebaskanlah perempuan, sebelum ini kamu pernah disuinya. Okey, dalam puak kan Rasulullah kan asalnya orang Mekah, betul? Dia adalah kerabat-kerabat Mekah. Sebab itulah dia cakap pasal air susu Ibu Suswan. Kami amat berterima kasih kepada pelaku kebaikan sekiranya kamu mahu membebaskannya. Selepas hari ini kami amat terhutang budi. Kami mengharapkan kemaafanmu untuk kami pakai. Kamu penunjuk manusia, maaflah. Kamu mencapai kemenangan. Pakailah kemaafan untuk mereka yang pernah kamu menyusu. Daripada ibu-ibumu, kemaafanmu lebih dikenali. Okey. Sebabnya tawanan dan Hawazin juga telah ayat-ayat ni pun adalah satu ayat dia dah mengaku kalah dan dia minta supaya dilepaskan tawanan-tawanan mereka. Dan Rasulullah pun arahkan Malik bin Auf, iaitu ketua peperangan yang dah ditahan di Mekah tu, untuk dilepaskan. Okey. Sebab apa? Rasulullah kata dia inginkan kebaikan. Kat sini Mama tunjuk sekejap. Sabar. Sikit je lagi nak habis. Okay. Aku mahukan kebaikan untuk mereka. Okey, mahukan kebaikan untuk mereka. Okey, bergabunglah. Okey, dia lari bergabung dengan Bani Thaqif. Kat sini, maksudnya kat sini rombongan Hawazin pun dah mengaku kalah dan dia nak dilepaskan lah. Okey. Dan dia menerima Rasulullah sebagai pemimpin. Okey. Okey, ni tak ada apa. Okey, jadinya semua tawanan dikembalikan kepada Puak Hawazin. Okey. Dan terakhir sekali Rasulullah melakukan umrah Ji'ranah di Ji'ranah. Okey. Berniat umrah dan sempena daripada perang Hunain ni, dapatlah kita simpulkan bahawa Rasulullah dan pihak kaum muslimin dapat menghancurkan kekuatan syirik yang besar di kalangan Puak Hawazin dan Thaqif. Sebenarnya Puak Hawazin dan Thaqif ni kalau tidak dilemahkan, mereka akan memberikan satu serangan yang kuat jugalah, ya. Tekanan yang kuat kepada pihak muslimin di Mekah. Dan memberikan kemenangan yang besar-besaran kepada umat Islam. Dan bermulanya era kebangkitan Islam yang sangat besar. Itulah dia. Okey. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Okey. Semua dapat pengajaran yang ada? Dapat Alma. Okey. Semua dengar ke Mak cerita ni? Mak macam cerita seorang-seorang kan? Dengar Alma, dengar.
Okey. Sebelum kita habis, okey. Sebelum kita habis, okey. Mak Iman nak antum tolong. Okey, yang ni. Okey, apa yang berlaku? Okey, dari muka surat 401 sampai 410 Mama dah bentangkan. Okey, antum kena huraikan apa yang berlaku di kisah Perang Taif sampailah ke Umrah Ji'ranah. Okey, dan siapa yang terlibat? Okey, antara orang penting dan mengapa ia berlaku, di mana dan bagaimana. Bagaimana ini boleh jadi, bagaimana Rasulullah menguruskan harta ghanimah. Bagaimana berlakunya kubu di Taif tu. Bagaimana berlakunya rombongan Hawazin kepada Rasulullah macam tu. Okey? Boleh? Okey. Itu saja pada hari ini. Mama nak satu dua lah pengajaran yang kita dapat daripada ni. Mama nak pilih orang. Boleh ke Mama pilih orang? Okey. Mama pilih Arif Rizwan lah. Arif Rizwan satu. Lagi siapa siapa lagi nak bagi? Mukmin lah bagi. Pengajaran. Okey, Arif Rizwan. Dengan Mukmin. Pengajaran yang anda dapat, kita kenalah bersyukur apa yang kita dapat kat dunia ni. Bersyukur apa yang kita dapat kat dunia ni. Bersyukur. Bersyukur. Macam mana bersyukur tu? So, macam kalau kita dapat satu benda, lepas tu macam adik kita dapat lebih, jangan marah sebab ada orang lagi susah bagi kita ni. Oh, wow. Ya, ya mesti ada hikmah. Ya. Dan kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. InsyaAllah kita akan dapat benda yang lebih baik daripada tu. Itu antara dia. InsyaAllah kalau tak percaya, cuba buat. Okey, Mukmin, apa lagi pengajaran yang dapat? Apa yang dapat yang pasal dekat kaum Ansar tu yang bila dia tak dapat harta ghanimah tu kan. Rasulullah kata yang disebabkan harta di dunia kita rasa macam down semua. Padahal iman kita dah kuat, Rasulullah lebih sayang daripada kita berbanding harta. Ya. Okey, bagus. Okey. Itulah dia, betul? Okey, yang lain ada apa-apa?